Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, my group are going to talk about electrical safety. This is for our assignment for the subject Occupational Safety and Health or OSHA. So, how can we stay safe around electricity? Electricity can give so many benefits to our social life, but there is also so many cases that causes from electricity. For example, the newest case that took place at Taman Sri Bayu, Bayan Lepas, about a boy who got electrocuted while trying to get his ball. So, it is very important for us to identify any hazard that could occur from electricity. Dari bab 1 dalam pelajaran OSHA, kita dapat mengidentifikasi beberapa hazard yang berkemungkinan boleh berlaku apabila kita mengendalikan elektrik. Contohnya, safety hazard, physical hazard, ergonomic hazard, dan last sekali, work organization hazard. Keempat hazard ini kemungkinan boleh berlaku kepada orang yang sedang mengendalikan atau menggunakan bahan-bahan elektrik. Jadi, mari kita memahami lebih lanjut tentang hazard-hazard yang berkemungkinan boleh berlaku pada diri seseorang individu. Pertama, safety hazard. Safety hazard adalah yang paling selalu berlaku pada seseorang individu dan selalu terjadi di mana-mana tempat kerja. Safety hazard juga termasuk electrical hazard, working from height and confined space. Electrical hazard adalah bila seseorang individu sedang bekerja dengan bahan-bahan elektrik dan kemungkinan boleh terkena renjatan elektrik, letupan dan lain-lain. Working from height pula adalah individu yang bekerja daripada tempat yang tinggi. Contohnya, para pekerja TNB yang akan bekerja di tiang-tiang elektrik untuk memanjat dan membetulkan lampu di tepi jalan. Dan terakhir sekali adalah confined space. Confined space adalah contohnya apabila pekerja-pekerja TNB perlu bekerja di tempat-tempat yang sempit. Yang kedua adalah physical hazard. Physical hazard adalah hazard yang berlaku, faktornya adalah environment ataupun daripada matahari, contohnya high exposure to sunlight ataupun ultraviolet rays. Kedua-dua hazard ini boleh berlaku daripada faktor matahari punya cahaya. Apa yang boleh terjadi kepada individu apabila terkena ultraviolet rays ataupun high exposure to sunlight? Individu ataupun pekerja boleh kena migraine ataupun sakit kepala yang terlampau ataupun boleh menyebabkan dehydration yang menyebabkan kemungkinan boleh pingsan dan juga kematian. Yang ketiga adalah ergonomic hazard. Ergonomic bermaksud loss of work. Ia juga adalah hazard that occurs when the type of work, body position and working condition that puts strain to our body. Ia bermaksud apabila pekerjaan itu meletakkan bebanan pada badan kita dan boleh menyebabkan pelbagai kesakitan apabila dilakukan secara salah. Contohnya, untuk jangka masa pendek boleh menyebabkan sore muscle atau kesakitan pada urat-urat dan otot-otot, dan untuk jangka masa yang panjang boleh menyebabkan pelbagai penyakit yang serius, contohnya slip disc. Antara benda yang mudah untuk pekerja membuat kesalahan adalah apabila mereka terpaksa buat kerja seperti overhead work ataupun pierced shoulder wrist position. Overhead work adalah apabila pekerjaan yang kita memerlukan untuk membaiki barang di atas kepala kita, dan pierced shoulder wrist position adalah pekerjaan yang memerlukan kita untuk menggunakan pergelangan tangan yang menyebabkan
mudah untuk tersedia. Finally, work organization hazard. This hazard can cause stress for short-term effect and strain for a long-term effect. These are the hazards associated with workplace issues such as workload demand, workplace violence, lack of respect, social support, and sexual harassment. Work organization hazard adalah hazard yang selalunya berlaku di tempat kerja yang boleh berlaku antara employer dan employee. Contohnya, workload demand apabila seseorang individu atau pekerja dikenakan terlampau banyak kerja yang berlebihan sehingga menyebabkan stres. Ataupun sexual harassment, gangguan seksual. Tajuk kedua OSHA ialah Control Method. Tenaga Nasional Berhad adalah sebuah syarikat utiliti yang terbabit dalam pengeluaran, penyaluran dan perdagangan tenaga elektrik di Malaysia. Terdapat beberapa cara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada terkenanya elektrik. Antaranya ialah elimination. Kaedah ini melibatkan identifikasi dan penyingkiran hazard di tapak kerja. Contohnya, jika terdapat kabel elektrik menggantung yang boleh menyebabkan kecederaan, kabel tersebut perlu disingkirkan atau dipasang semula agar tidak membahayakan pekerja. Seterusnya ialah substitution. Jika elimination hazard tidak memungkinkan, kaedah ini melibatkan substitution hazard dengan sesuatu yang lebih selamat. Contohnya, menggantikan peralatan lama yang rosak dengan peralatan yang baru dan selamat. Yang ketiga pula adalah engineering control. Kaedah ini merangkumi perubahan rupa bentuk atau modifikasi kepada peralatan atau sistem untuk mengurangkan risiko atau hazard. Contohnya, memasang pagar keselamatan di sekitar kawasan bahaya yang tinggi. Yang keempat pula adalah administrative control. Kaedah ini melibatkan pelaksanaan prosedur kerja yang selamat dan bidang kuasa yang jelas bagi mengurangkan risiko. Contohnya, melaksanakan latihan keselamatan kerja yang berkala kepada pekerja TNB agar mereka memahami cara-cara kerja yang selamat. Yang terakhir adalah PPE, iaitu Personal Protective Equipment. PPE adalah peralatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri daripada kecederaan. Contohnya, penggunaan helmet keselamatan, sarung tangan tahan elektrik atau goggles keselamatan semasa melakukan kerja berisiko di TNB. Melalui penerapan cara-cara ini, TNB berusaha untuk menjaga keselamatan pekerjanya dan memastikan setiap pekerjanya sentiasa dilindungi semasa menjalankan tugas mereka. To a grade of contraction to the body of suction. Maksud dia, ia melakukan kerja-kerja elektrik pada projek tertentu sahaja dan untuk memastikan peraturan keselamatan keseluruhan sistem elektrik tu dalam bangunan dengan keadaan yang struktur yang bagus. Terdapat dua jenis permit yang terlibat dalam electrical safety, iaitu Safe Work Permit dan Electrical Work Permit. Apakah itu Safe Work Permit? Safe Work Permit merujuk kepada prosedur yang disahkan oleh organisasi untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja semasa menjalankan tugas mereka.
Tujuannya ialah untuk mengenal pasti risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan kemungkinan kemalangan atau kecederaan pekerja. Selain itu, apakah pula Electrical Work Permit? Electrical Work Permit iaitu salah satu Safe Work Permit yang memfokuskan kepada kerja-kerja elektrik. Dalam permit ini, ia merangkumi prosedur keselamatan dan peraturan yang perlu diikuti apabila menjalankan kerja-kerja pemasangan, penyelenggaraan atau pembaikan sistem elektrik. Tujuan permit ini adalah untuk memastikan pekerja menyedari risiko yang boleh timbul daripada kerja-kerja elektrik dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk mencegah kemalangan atau kebakaran. EMB melaksanakan Safe Work Permit bagi setiap kerja-kerja pemasangan elektrik, penyelenggaraan atau pembaikan sistem elektrik. Contohnya, pekerja perlu memohon permit terlebih dahulu sebelum menjalankan kerja-kerja tersebut. Prosedur ini melibatkan penilaian risiko, pemilihan dan penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai dan tindakan pencegahan untuk melindungi diri dan pekerja lain daripada kemungkinan kemalangan atau kecederaan. Simpulannya, Safe Work Permit adalah prosedur yang digunakan dalam pelbagai sektor termasuk sektor utility elektrik seperti TMB. Ia memastikan langkah-langkah keselamatan diambil untuk melindungi pekerja semasa menjalankan kerja-kerja yang mempunyai risiko tinggi seperti kerja-kerja elektrik. Untuk terbagi kedua, sama ada law dengan to. Kita akan bincangkan tentang law dulu. Apa maksud law ni? Law out. Nama panjang dia. Okay, it's a technical used to prevent hazardous and energy from injury. Dalam take out ni, ia bertulis sebagai tag ni adalah amaran yang bertulis dan diletakkan pada perinti lah, dan dia untuk pengasing dan penaga yang berada dalam kedudukan yang tertutup. Selalunya syarikat menggunakan lockout dengan take out untuk membantu memastikan nyawa pekerja tidak terancam. So, setiap syarikat kena ada take out dengan lockout, syarikat yang besar. Terus, ini adalah contoh take out dan take out dan lockout of safe lockout and take out program. Number one is inform. Maksudnya inform adalah kita beritahu kerja bahawa penyelaran diperlukan pada sesuatu peralatan, dan mesin tu perlu peralatan tu mestilah ditutup dan dikunci sebelum memulakan pekerjaan. Autoris ataupun membenarkan, maksudnya pastikan pekerja mengetahui prosedur sekat keluar masuk, dan pekerja harus mengenal pasti sumber tenaga, bahaya sumber tenaga dan kaedah mengawal tenaga tersebut. Point number 3, shutdown. Maksudnya kalau peralatan tu masih beroperasi lah kan, cara ditutupnya dengan menggunakan prosedur seperti biasa lah, iaitu macam matikan sis kuasa. Nombor 4, dia aktivatif ataupun nya aktif lah. Okay, setelah kita tutup selesai, setelah penutupan selesai, maksudnya cabut semua peralatan daripada sumber tenaga untuk mengelakkan pekerja itu mendapat kecederaan lah, untuk memastikan semua dalam keadaan teliti lah sebelum nak balik. Point yang kelima, lockout. Lockout ni kunci, dia macam kunci sumber kuasa yang menghantar tenaga ke peralatan lah tersebut, dan kunci dan tag ni yang diberikan oleh pekerja kenalah digunakan untuk mengenal pasti siapa yang diberi kuasa yang betul lah. So, siapa yang ada tag out ni semua, kira
kena gunalah untuk memastikan keadaan yang prosedur yang betul. Poin nombor 6, display. Maksudnya periksa semua tenaga sisa yang telah dialihkan daripada peralatan dan atau bahawa peralatan berada dalam keadaan yang terkawal lah. Untuk memastikan untuk mengawal tenaga tu, kita kenalah cek apa semua dengan agar tidak meletup. Poin nombor 7, maksudnya kita sahkan. Maksudnya macam pengesahan juga lah kan. Okey, semasa ujian tu kita kena pastikan tiada kaki tangan yang terdedah di kawasan tersebut, dan juga sahkan bahawa peralatan dan operasi tidak berfungsi lah dengan mencuba menghidupkan peralatan tersebut. Setelah menghidupkan, kena matikanlah kuasa sebaik sahaja peralatan tu disahkan tak boleh digunalah. Maksudnya kerja akan tahulah tempat itu dilarang guna. Yang terakhir adalah restart, memulihkan. Setelah penyelenggaraan selesai, operasi boleh dipulihkan lah, dan pastikan peralatan mempunyai komponen yang betul dan kawasan kerja adalah jelas. Tetapkan kawalan kepadaan. Selepas itu, keluarkan daripada peranti penguncian tu dan kembalikan kepada kuasa kepada alatan tersebut lah. Itu sahaja. Jadi inilah step-step foto dan take out. Recap, everyone should remember what to do to stay safe around electricity. And electricity is harmful in many ways, but also can harm people and properties. And that means setiap orang harus ingat apa yang perlu dilakukan untuk kekal selamat di sekitar elektrik adalah untuk elektrik ni membantu dalam banyak cara, tapi dia juga boleh memudaratkan dan juga membahayakan orang sekeliling dan juga harta benda. So kalau kita nak guna elektrik ni, kita kena jaga-jaga. In conclusion, electrical hazard pose special risk to the both individual and the properties, immediately strict safety protocol, regular expectation, and providing comprehensive training and crews that manage this danger. Maksudnya mengatasi bahayanya elektrik ni dalam industri adalah penting untuk keselamatan pekerja. Latihan penyiaran alatan dan protokol keselamatan yang ketat perlu dilaksanakan untuk mengurangkan risiko seperti kemalangan, kecederaan dan kematian. So that means around the workers have the awareness, and to be the safety measure can help to prevent accident and secure and work environment in the space of the electrical equipment. Dengan itu, pekerja juga perlulah memberikan keutamaan dan kesedaran untuk mematuhi segala peraturan dan langkah-langkah keselamatan dapat membantu mencegah kemalangan dan juga memastikan persekitaran kerja itu selamat bila digunakan, bila berada di hadapan peralatan elektrik, contohnya TNB, tiang elektrik dan sebagainya. That's all for us, and thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.